Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidah binti Osman, bernama metrik A1623267. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah binti Khalid, A162749. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk analisis penyebaran berita palsu dalam analisis penyebaran berita palsu menurut perspektif undang-undang dan siasat syariah. Sedikit berkaitan dengan definisi siasat syariah, iaitu siasat ialah mentadbir dan mengendalikan sesuatu urusan. Syariah berasal dari perkataan syariat dalam bahasa Arab yang mana ia bererti jalan yang lurus, tempat keluar sesuatu dan jalan ke tempat air minum. Secara umumnya, siasat syariah ialah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mentadbir sesuatu negara mengikut prinsip-prinsip Islam. Seterusnya kita lihat perbezaan siasat syariah pada zaman Rasulullah SAW dengan siasat syariah pada masa kini. Okey, yang mana siasat syariah pada zaman Rasulullah SAW ni sistem perundangan yang menzahirkan konsep al-mujtama' al-madaniyah, dan matlamat utama sistem keadilan dan asas kepada siasat syariah yang mana meletakkan asas kemasyarakatan yang dieratkan dengan kedua asas Islam sebagai risalah universal. Seterusnya melantik Rasulullah SAW melantik mufti bagi memberi panduan agama kepada seluruh kabilah di Madinah dan memperkenalkan sistem qaras dan jizyah. Nabi Muhammad bersama sahabat mendaulatkan Islam walaupun dalam bidang politik. Seterusnya, siasat syariah pada masa kini yang mana di Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi yang mana mengamalkan pilihan raya tetapi nilai asas tetap dikekalkan. Dan demokrasi memberi ruang kepada rakyat dalam menentukan dasar hala tuju negara, dan rakyat menjadi sumber dan mempunyai hak dalam menilai pemerintah di sesuatu tempat mereka. Okay, seterusnya kita akan tengok tentang kesalahan penyebaran berita palsu. Okay, jadi kesalahan penyebaran berita palsu ini dia berada di dalam Akta Komunikasi 1999. Okey, yang mana akta ini akan memantau industri komunikasi dan multimedia. Jadi SKMM ataupun MCMC ini adalah bahagian yang akan menguruskan berkaitan dengan multimedia dan komunikasi. Okey, Akta Komunikasi dan Multimedia ini adalah salah satu akta yang terpanjang di Malaysia yang mempunyai sebanyak 282 seksyen dan satu jadual yang memperuntukkan berkaitan dengan cyber. Okey, yang kedua, Akta Komunikasi dan Multimedia ini berkuat kuasa pada 1 April 1999 dan dia mendapat perkenan dengan agung pada 23 September 1998. Okey, yang ketiga, Akta Komunikasi ini dia memperuntukkan berkaitan dengan kesalahan penyebaran berita palsu, iaitu dalam Seksyen 233-1 dan -3. Dalam seksyen ini yang memeruntukkan seseorang dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian membuat dan memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi lain yang sumbang, lucah, palsu, atau memulakan suatu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi sama ada secara berterusan, berulang kali dan selainnya. Jadi jika seseorang yang melakukan kesalahan-kesalahan tentang penyebaran berita palsu, jika disabitkan kesalahan akan didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara 1 tahun tidak melebihi tempoh 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sesiapa yang melakukan kesalahan ini akan didendakan sebanyak RM50,000. Okey, seterusnya kita lihat hubung kait antara dasar siasat syariah dengan peruntukan undang-undang. Yang mana salah satu hubung kait antara dasar syariah dengan peruntukan undang-undang adalah dengan masalah musalah dan juga sada zara'i. Okey, namun begitu, masalah musalah ni mempunyai 3 aspek, iaitu daruriyah, hajah dan juga tasniah. Namun begitu, aspek yang digunakan pakai dalam dasar siasat syariah yang berhubung kait dengan peruntukan undang-undang ini adalah dari aspek daruriyah.
Yang mana daruriyah ni atau keperluan asas merupakan maslahah yang melibatkan pemeliharaan 5 perkara, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Dari aspek agama, memelihara agama adalah bertujuan untuk mengelakkan apa-apa yang melanggar asas. Contohnya, kalau penyebaran berita palsu ni akan menyebabkan maruah agama tercalar dan terjadinya fitnah pada agama. Contohnya, pada kes kebelakangan ini, dunia telah dikejutkan dengan virus yang melanda seluruh dunia, iaitu COVID-19, dan Malaysia adalah salah satu negara yang terlibat. Penyebaran berita palsu mengenai salah seorang jemaah tabligh tidak memberi kerjasama walaupun telah disahkan positif COVID-19. Artinya, jemaah tersebut telah memberi kerjasama dengan baik dengan pihak polis dan pihak Kementerian Kesihatan. Tetapi seseorang yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan berita palsu dengan mengatakan bahawa jemaah tersebut tidak memberi kerjasama. Dan akhirnya ia memberi kesan kepada agama, yang mana masyarakat telah mencemuh dan memaki jemaah tersebut, secara tidak langsung mencemuh agama Islam. Kesimpulannya, setiap berita yang ingin disebarkan tu hendaklah dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Kedua, menjaga nyawa, yang mana memelihara nyawa adalah untuk memelihara maruah, keadilan, keselamatan hidup, harta dan sebagainya. Yang mana berita palsu ni mampu mengunggat keselamatan negara ke tahap sehingga boleh mencetuskan peperangan sekiranya tidak dikawal. Sebagai contoh, penyebaran berita palsu mengenai Iraq yang hancur gara-gara berita palsu. Perkara ini berlaku tentang penyebaran Iran menyimpan senjata api sehingga mencetuskan peperangan dengan Amerika Syarikat pada tahun 2003. Namun setelah dibuat siasatan oleh tentera barat, mereka tidak menjumpai sebarang senjata yang dimiliki oleh Iraq pada ketika itu. Penyebaran berita palsu tersebut bukan sahaja memberi impak kepada individu, malah juga mendorong ke arah perbalahan kaum serta kehancuran sebuah negara. Yang ketiga, seterusnya, pemeliharaan akal adalah bertujuan untuk memberi perlindungan kepada akal manusia dari apa-apa yang boleh merosak dan wajib dipelihara. Dalam Akta 588 telah membenarkan untuk memaparkan pelbagai iklan, drama atau rancangan yang berteraskan pendidikan, pengajaran serta yang menimbulkan kesedaran, tetapi telah melarang dari menyebarkan berita palsu. Ini kerana sebagai contoh, terdapat satu kes penculikan kanak-kanak yang mengaitkan dengan band putih telah menyebabkan polis diraja Malaysia terpaksa menyiasat kebenaran berita terbabit dan meminta orang ramai memaklumkan jika mengetahui maklumat berkaitan. Berita palsu tersebut tersebar meluas, yang itu dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana salah satu puncanya jelas apabila masyarakat semakin cetek ilmu dan sudah tidak mengamalkan budaya membaca, dan mereka menjadikan platform internet ini adalah untuk mendapatkan maklumat dan mereka terpedaya sehingga terus mempercayai tanpa menyiasat terlebih dahulu. Dari aspek harta, iaitu memelihara harta bertujuan untuk melindungi kekayaan masyarakat daripada kehancuran dan dari peralihan harta ke atas orang yang tidak layak, yang mana penyebaran berita palsu yang berleluasa akan menyebabkan sesuatu kawasan menjadi kerosakan pada harta. Contohnya, dalam kes sebuah syarikat kasut yang telah mengalami kerugian hampir 500,000 akibat daripada penyebaran berita palsu. Hal ini terjadi apabila seorang individu tidak dikenali mula menyebarkan tapak kasut yang berjenama Bata, dikatakan mempunyai kalimah Allah di tapaknya. Syarikat Bata bukan hanya mengalami kerugian hampir 500,000, malah mereka juga mengalami kejatuhan selain daripada kredibiliti jenama yang menurun. Tambahan lagi, hal ini juga telah menyebabkan seorang guru besar sekolah di selatan tanah air mengharamkan pada tersebut membeli kasut yang berjenama Bata. Kita pergi ke hubung kait dengan Sadu Zaraid, yang mana matlamat serta prinsip yang dikemukakan dalam Islam dan kapitalis adalah berbeza. Sistem kapitalis ini menjadikan keuntungan sebagai matlamat keutamaan, dan mereka memegang falsafah matlamat menghalalkan cara, dan
berbeza dengan Islam, yang mana Islam meletakkan matlamat asas adalah keredaan Allah SWT, dan sadadul ain iaitu menutup jalan yang mengundang kemudaratan yang menjadi matlamat asas kepada Islam. Islam mempunyai mesej yang jelas dalam setiap perkara, contohnya seperti yang berunsurkan ucap. Contohnya terdapat firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 32, yang mana Allah melarang daripada mendekati zina dan juga perbuatan yang boleh menjurus ke arah berlakunya penzinaan. Dan berhubung dengan mesej-mesej yang sedemikian, Yusuf Al-Qaradawi telah membuat kesimpulan berdasarkan ayat 12 dari surah Al-Hujurat bahawa dalam konteks media komunikasi ada 3 sifat mesej yang biasa disebarkan. Yang pertama, zon, iaitu seorang yang jujur itu dikatakan melakukan perkara yang buruk tanpa sebarang bukti yang kukuh dan jelas. Dan yang kedua iaitu tajasus. Tajasus iaitu mencari-cari kesalahan atau keburukan seseorang. Perkara ini adalah dilarang. Dan sementara itu ghibah pula. Dan yang ketiga iaitu ghibah, menjelaskan tentang perbuatan buruk seseorang. Maka ini juga adalah dilarang. Seterusnya kita akan tengok tentang adab menerima berita dari Islam. Okey, yang pertama kita kena menyemak dan bertabayun berita tersebut. Tabayun ini adalah menyemak asas kebenarannya secara teliti. Jadi kita kena semak dulu berita itu dengan teliti. Yang kedua, kita tidak menerima berita tersebut daripada orang fasik ataupun orang yang tidak berautoriti. So kita kena pastikan berita itu datang daripada orang-orang yang betul-betul berhak untuk bercakap tentang berita tersebut. Dan daripada orang fasik, Islam tidak benarkan sebab takut berita itu mempunyai sebarang penipuan, sebab orang fasik kan. Okey, seterusnya yang ketiga, tidak menyebar berita sewenang-wenangnya. So kita kena semak lah, macam tadi kita kena semak berita itu, jadi kita tak perlu sebarkan sewenang-wenangnya. Seterusnya kita akan tengok tentang adab menyampaikan berita dalam Islam. Okey, yang pertama, kita tidak tergesa-gesa menyampaikan sesuatu berita. So macam tadi juga, kita kena pastikan sesuatu berita itu sama ada benar ataupun tidak. Jadi kita tak perlulah tergesa-gesa dalam menyebarkan sesuatu berita itu. Okey, seterusnya yang kedua, tidak menyampaikan dengan tujuan adu domba. Okey, adu domba ini adalah salah satu perbuatan yang keji di dalam Islam lah. Kalau tujuan kita sebarkan sesuatu berita tu adalah untuk melaga-lagakan orang, jadi tak perlulah untuk kita sebarkan berita tersebut. Yang ketiga, kita kena pastikan bahawa berita itu tidak mengaibkan seseorang. Kalau berita itu mengaibkan seseorang, maka tak perlulah sebarkan berita itu. So kita simpan je berita itu supaya berita itu tidak tersebar kepada sesiapa pun. Okey. Seterusnya, kita akan tengok berkaitan dengan tata cara menerima dan menyebar berita menurut undang-undang. Okey, yang pertama, kita kena pastikan dulu sumber berita itu datang daripada mana. Kalau JPN, maka kita tengok daripada JPN betul ataupun tidak. Yang kedua, kita kena faham dulu berita itu. Kita kena faham apa yang kita baca. Yang ketiga, kita kena menilai berita itu, kita cari keseimbangan nilai itu. Yang keempat pula, kita kena selidiklah berita itu. Seterusnya kita akan tengok tentang analisis peruntukan undang-undang dengan siasah syariah. Jadi peruntukan ini dia bertepatan dengan siasah syariah, yang mana peruntukan itu dia diperuntukkan adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Malaysia ataupun kemaslahatan manusia lah di Malaysia ni. Jadi tak kira sama ada Islam ataupun tidak. Jadi peruntukan itu telah digubah dengan tujuan untuk menjaga agama daripada tercelar, menjaga harta dari kerugian, menjaga akal dari terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak elok, dan menjaga nyawa daripada tergadai. Jadi jadi peruntukan tersebut telah dia bertepatan dengan siasat syariah lah. Apa yang telah diperuntukkan itu adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia daripada berlaku kemudaratan.